Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurhana Sofia binti Muhammad Azri dan saya akan membahaskan tentang isu sensitif yang menggugat hubungan antara kaum. Maksud isu sensitif dari segi bahasa ialah isu sensitif itu isu-isu yang melibatkan perkara sensitif dan tidak boleh dibahaskan, didebatkan atau dibincangkan secara terbuka. Menggugat pula adalah mendakwa, mengadukan satu perkara kepada mahkamah dan ia juga mendesak supaya menepati janji, membangkitkan perkara yang sudah, mengkritik dengan keras, mencela, membantah atau menyanggah. Dan etnik pula adalah kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri budaya. Baik, kemudian maksud dari segi istilah pula, isu-isu sensitif boleh menggugat hubungan antara kaum dengan mewujudkan huru-hara dan ancaman ketenteraman awam. Ia mencetuskan konflik dan perselisihan kaum dan konflik itu antaranya ialah agama, mewujudkan suasana prejudis, prasangka dan hubungan tidak baik antara kaum. Ia juga akan menghilangkan semangat toleransi, menimbulkan suasana tidak aman serta mengurangkan persefahaman bangsa berbilang kaum. Okey, seterusnya sejarah kewujudan etnik. Yang pertama, zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pada waktu itu masyarakat menetap dan berpindah randah di Nusantara dan bebas berniaga, berkahwin dan sebagainya. Maksud diplomatik adalah hubungan peradaban dengan negara-negara luar seperti China dan India. Kemudian masuk agama pula, penyebaran agama Buddha di bawah pemerintahan Sriwijaya dan juga pengaruh agama memainkan peranan dalam aspek sosial dan kebudayaan seperti perkahwinan. Okey, seterusnya zaman penjajahan. Ketika itu, buruh dari China dan India dibawa masuk untuk mengusahakan lombong dan ladang melalui sistem buruh bebas, kontrak, kagani, kangcu dan juga kektau iaitu ketua. Seterusnya zaman pasca merdeka. Yang pertama akulturasi, yang kedua asimilasi iaitu peranakan Cina Kelantan dan yang ketiga amalgamasi iaitu Baba Nyonya. Baik, di sini ada maksud potongan surah Al-Hujurat iaitu wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan yakni dan beragama mesra antara satu sama lain dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya, yakni akan keadaan dan amalan kamu. Okey, kemudian peruntukan dalam perlembagaan yang mempengaruhi kewujudan isu sensitif. Isu sensitif daripada segi bahasa, agama, kedudukan istimewa orang Melayu dan juga bumi putra Sabah, Sarawak dan yang terakhir pemerintahan Beraja. Bagi peruntukan dalam perlembagaan pula ada 3. Yang pertama perkara 3 iaitu agama bagi persekutuan. Yang kedua perkara 152 iaitu bahasa kebangsaan dan yang ketiga perkara 153 iaitu perzapan, kuota mengenai perkhidmatan, permit dan sebagainya untuk orang Melayu. Okey, di sini adalah faktor yang mempengaruhi kewujudan perkara berkenaan isu sensitif. Yang pertama, sistem pendidikan yang berasingan. Jadi yang kita tahu, rakyat Malaysia terbahagi kepada 3 kaum iaitu Melayu, Cina dan India. Setiap kaum mempunyai bahasa ibu dia yang berbeza dan sistem persekolahan tersendiri. Ini mewujudkan pemisahan pelajar mengikut bahasa ibunda mereka. Situasi ini juga menyebabkan interaksi para pelajar yang berbeza kaum sangat terhad. Justru itu persefahaman antara satu sama lain juga tidak disampaikan dengan sepenuhnya. Dan yang kedua, keadaan politik negara. Isu yang mengenai bahasa, budaya, agama, kerakyatan dan ekonomi seringkali dijadikan isu oleh orang politik bagi tujuan tertentu. Justru itu ia akan memberikan impak yang negatif kepada rakyat. Setiap kaum juga akan cuba mempertahankan hak mereka bagi mendapatkan satu keadaan yang sama rata. Okey, yang terakhir adalah keadaan ekonomi negara. Anggota etnik cenderung memilih etnik yang sama dengan mereka sebagai kawan maupun rakan sekerja. Mereka mendapati sukar untuk mengadaptasikan diri dan menerima budaya etnik yang lain dan menganggapnya tidak akan memberi apa-apa faedah kepada mereka dalam kehidupan seharian. Contohnya, kita
yang selalu kalau memilih kumpulan mesti akan pilih yang sama kaum. Macam Melayu dengan Melayu, India dengan India, Cina dengan Cina. Kita tak cuba untuk menyatukan kaum tu dalam satu kumpulan. Oleh itu akan timbul masalah komunikasi dan ketidakselesaan di kalangan etnik yang berlainan. Masalah etnik tertentu akan wujud. Macam contoh yang saya bagi tadi. Di sini ada contoh-contoh isu sensitif yang pernah berlaku di Malaysia. Yang pertama, perkara 3, isu penghinaan bulan Ramadan oleh Alvin dan Vivian. Pada 12 Julai 2013, bertempat di Kuala Lumpur, isunya ialah memuat naik gambar yang sedang menikmati hidangan bak putih dengan caption "Selamat berbuka puasa dengan bak putih iaitu sup tulang babi, wangi, enak dan menyelerakan." Pelakunya adalah Tan Ji, 25 tahun dan Vivian Lee, 24 tahun. Mereka pernah membuat satu kesalahan juga iaitu mereka mencemarkan nama Malaysia di Singapura apabila memuat naik gambar dan video lucu mereka ke blog ketika mereka masih pelajar National University of Singapore. Dan kali ini mereka seakan-akan mempersendakan Ramadan dengan memuat naik gambar mereka yang sedang menikmati hidangan dengan caption yang saya bagi tahu tadi, "Selamat berbuka puasa dengan bak putih iaitu sup tulang babi, wangi, enak dan menyerahkan." Gambar berkenaan turut disertakan dengan keterangan, "Izinkan kami memumpuk semangat Satu Malaysia dengan bertukar-tukar makanan antara kaum-kaum Malaysia pada musim perayaan yang mulia ini. Hak untuk menikmati juadah enak tempatan seharusnya merentasi batasan bangsa dan juga agama. Kepada saudara-saudara yang beragama Islam, selamat berbuka puasa dan salam Aidilfitri." Mereka juga turut menyertakan logo halal pada gambar berkenaan. Sangat tidak ada. Okey, kemudian perkara 152, isu pertukaran istilah bahasa Melayu ke bahasa Malaysia. Okey, kat sini kita boleh tengok alam purba hingga 1973 bahasa Melayu, 1973 hingga 1996 bahasa Malaysia, 1 Julai 2007 bahasa Malaysia, kemudian kita tidak dapat sahkan tahun keberapa yang hingga sekarang adalah bahasa Melayu. Pertukaran bahasa Melayu ke bahasa Malaysia pada 2007, simbol bahawa bahasa ini adalah bahasa untuk semua dan tidak mengira kaum. Ia adalah keputusan kerajaan mengubah penggunaan istilah bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia pada awal Jun lalu. Merupakan pengorbanan terbesar kaum Melayu untuk perpaduan di negara ini. Potongan daripada Utusan Melayu, Isnin 30 Julai 2007. Okey, di sini ialah perkara 153 yang menerangkan isu peristiwa 13 Mei 1969. Okey, di sini kita dapat lihat peristiwa 13 Mei 1969 ialah rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Tragedi yang berkait rapat dengan pilihan raya umum 1969 merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia. Terdapat kematian iaitu 196 orang, kecederaan 439 orang, hilang 39 orang, yang ditahan 9,143 orang dan kemusnahan harta benda ialah 211 kenderaan. Kronologi yang berlaku adalah isu perkauman dalam pilihan raya 1969, pembangkang meraihkan kemenangan, perarakan kematian Cina, Rumah Menteri Besar Selangor, panggung Odeon, Askar Melayu dan Magera. Jadi kita dapat simpulkan di sini isu yang menggugat hubungan antara kaum adalah kerana tiada persefahaman dan tidak menghormati kaum antara satu dengan yang lain. Jadi untuk menjadikan kita satu kaum yang harmoni, kita perlulah sentiasa bertolak ansur, memahami adat dan kepercayaan antara kaum, sentiasa bertukar idea dan tidak ada salah faham dalam hubungan. Itu sahaja yang saya dapat bentangkan untuk hari ini. Terima kasih.